Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi di bab 2 respirasi. Ya, hari ini akan masuk di 2.3 kesihatan sistem respirasi manusia. Ya, kamu boleh rujuk buku teks di muka surat 57. Okey, jadi apa yang kita akan bincangkan dalam bab ni, kita akan bincangkan tiga perkara utama. Okay, yang pertama kita akan bincangkan tentang bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia. Yang kedua kita akan bincangkan tentang kesan kepada bahan itu pada kesihatan manusia. Dan yang ketiga kita akan fokus kepada kesan merokok terhadap kesihatan manusia. Terus yang pertama adalah bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia. Udara yang kita sedut semasa bernafas mungkin mengandungi bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi manusia, yang mana kita sepatutnya bernafas ataupun menyedut udara yang mengandungi oksigen yang tinggi. Tetapi dengan gangguan ataupun bahan-bahan lain, bahan-bahan cemar ataupun bahan-bahan yang berbahaya, dia akan mengganggu ataupun memudaratkan sistem respirasi manusia. Jadi kita pergi ke bahan yang pertama adalah tar rokok. Tar rokok ialah satu daripada bahan toksik yang terdapat dalam asap rokok. Ada berpuluh-puluh bahan toksik. Ya, tetapi salah satunya adalah tar rokok. Tar rokok dalam udara sedutan melekat dan membunuh sel dalam laluan pernafasan seperti kita tahu, kita dah belajar tentang laluan pernafasan, ada thorax, pharynx, epiglottis, larynx, bronchus, bronchiole dan alveolus. Jadi laluan-laluan ni yang akan dilalui oleh udara asap rokok yang mengandungi tar rokok. Jadi tar rokok juga menambahkan pengeluaran mukus dan menghasilkan kahak di dalam paru-paru. Okey. Jadi mukus itu adalah sesuatu yang akan mengganggu sistem pernafasan. Bila dalam keadaan tebal, maksudnya laluan pernafasan itu akan menjadi sempit. Tar rokok adalah satu contoh bahan dalam asap rokok yang boleh menyebabkan kanser paru-paru. Jadi kanser paru-paru ni adalah yang paling tinggi sekali, dia punya bahaya dia. Okey, tar rokok dan tar yang digunakan untuk membuat jalan raya adalah sesuatu yang berlainan, dia tak sama. Tapi tar rokok lazimnya ditandingkan dengan tar yang merupakan akronim bagi Total Aerosol Residue, yang bermaksud jumlah sisa aerosol. Aerosol tu benda yang beracun lah. Okay, jadi Rajah 2.11 menunjukkan bahan berbahaya yang terdapat dalam asap rokok. Ada beberapa bahan yang berbahaya di sini. Kalau kita ada banyak, contohnya kadmium. Kadmium ni selalu ataupun yang ada dalam bateri alkali. Lilin ataupun ada bahan kimia sterilic, toluena daripada pelarut industri, nikotin daripada racun serangga, amonia daripada pencuci lantai, aseton daripada cat, metanol daripada bahan api, ataupun petrol, cyanida daripada racun yang berbahaya ataupun racun yang berbisa, arsenik daripada racun tikus, metanol daripada asap kumbahan, dan juga karbon monoksida daripada asap kereta, dan seterusnya. Yang terakhir adalah butana daripada cecair pemati api. Ini adalah bahan-bahan yang bila kita isap rokok, dia akan disedut ke dalam sistem respirasi kita. Okey, seterusnya yang kedua adalah karbon monoksida. Kat mana selalunya ada karbon monoksida ini? Karbon monoksida yang lazimnya ditemukan dalam asap rokok dan juga egzos kenderaan bermotor.
karbon monoksida ialah gas tanpa warna dan tidak berbau. Jadi bahayalah, kita tak tahu pun. Tak ada petunjuk pun bahawa gas tu karbon monoksida sebab dia punya ciri-ciri yang tanpa warna dan tidak berbau. Apabila karbon monoksida dan oksigen meresap dari alveolus ke dalam kapilari darah, karbon monoksida akan bergabung secara kimia dengan hemoglobin dan membentuk karboksi hemoglobin yang merupakan sebatian yang stabil. Jadi kita dah belajar sebelum ini bahawa apabila oksigen bertemu dengan hemoglobin akan jadi oksihemoglobin. Jadi itu adalah struktur ataupun sebatian yang tidak stabil. Tapi kalau karbon monoksida dalam udara sedutan tu tinggi, dia akan mengganggu oksigen untuk bercampur dengan hemoglobin. Jadi udara yang kita akan sedut ataupun oksigen yang kita akan sedut adalah oksigen yang sikit kuantitinya kerana telah terganggu dengan karbon monoksida. Hal ini menyebabkan pengurangan oksihemoglobin dalam darah dan yang mengangkut oksigen ke sel badan. Sebab dia telah oksihemoglobin ini telah mengganggu oksihemoglobin Hal ini menyebabkan pengurangan oksihemoglobin dalam darah yang mengangkut oksigen ke sel badan. Sepatutnya oksihemoglobin yang akan diangkut, tetapi disebabkan karboksi hemoglobin tadi, karbosil hemoglobin tadi mengganggu, maksudnya oksihemoglobin yang kita perlukan menjadi kurang. Akibat pengurangan ini, sel badan tidak dapat menghasilkan jumlah tenaga yang diperlukan melalui sistem respirasi. Masih tak lagi ingat persamaan di mana jika oksigen itu dalam kuantiti yang cukup, oksigen itu akan bergabung dengan glukosa untuk menghasilkan tenaga, air dan juga karbon dioksida. Tapi disebabkan awal-awal lagi oksigen itu tak cukup, jadi menyebabkan tenaga juga ataupun hasil daripada sistem tindak balas awal tadi akan kurang, iaitu tenaga. Okey, yang ketiga adalah sulfur dioksida. Sulfur dioksida yang dibebaskan ke udara lazimnya dihasilkan oleh pembakaran arang batu dari stesen jana kuasa. Sulfur dioksida ialah gas tanpa warna dan berbau yang menyesakkan. Tadi kalau karbon monoksida dia tanpa warna dan tanpa bau. Tapi kalau sulfur dioksida dia tanpa warna tetapi dia ada bau yang sengit yang menyebabkan kita rasa kurang selesa. Gas ini merangsang laluan pernafasan, menyebabkan batuk, sukar bernafas, bronkitis dan kanser paru-paru. Yang ini adalah contoh-contoh masalah jika kita menyedut gas dioksida dengan kuantiti yang banyak. Seterusnya jerebu, debu dan debunga. Dia berbeza antara jerebu, debu dan debunga. Jerebu, debu dan debunga merupakan zarah yang pepejal, zarah pepejal yang sangat halus dan ringan dan terampai di udara. Asap daripada egzos kenderaan, pembakaran terbuka dan pembakaran hutan menghasilkan jerebu dan debu. Itu adalah jerebu dan debu. Okey, kat mana pula debunga? Debunga yang dibebaskan oleh enter ke dalam udara boleh dibawa oleh angin ke satu jarak yang jauh dan bergerak pada semua arah. Jadi bukan saja jerebu dan debu, malah debunga pun boleh menyebabkan masalah pada sistem respirasi kita. Jerebu, debu dan debunga meresap ke dalam sistem respirasi dan menyebabkan masalah kepada sistem respirasi seperti asma. Okey, seterusnya adalah indeks pencemaran udara ataupun IPU, indeks pencemaran udara. Jadi indeks pencemaran udara ni adalah satu indikator untuk mengkaji ataupun menilai tahap
pencemaran ataupun kesihatan yang berlaku di udara. Jadi contohnya pada Jun 2013, indeks pencemaran udara di Muar, Johor telah meningkat ke 746 pada 7 pagi yang melebihi julat minimum tahap berbahaya iaitu 300. Okey, jadi IPU ni dia ada julat-julat yang tertentu, tapi kalau dah cukup 300 bacaannya itu dikira bahaya. Jadi pada tahun 2013 tu, pada tanggal 23 Jun, dia telah mencapai 746, maksudnya mencapai lebih daripada bahaya, kan? Ataupun sangat bahaya. Jadi pada ketika itu, kerajaan telah mengisytiharkan darurat di Muar dan Ledang dan kemudiannya ditarik balik pada 25 Jun 2013. Maksudnya darurat tu tiadalah aktiviti pekerjaan ataupun sekolah pun ditutup. Jadi semua tak boleh keluar, sebab kalau kamu keluar dia akan menyebabkan penyakit yang berbahaya ataupun kepada antaranya kepada golongan-golongan yang berisiko, contohnya bayi dan juga orang tua. Okey, tadi kita bincangkan tentang bahan. Sekarang apa kesan bahan itu kepada sistem respirasi? Okey, jadi penyakit yang pertama adalah penyakit asma. Jadi asma dirangsang oleh kehadiran debu, jereburan bunga, asap rokok dan asap daripada egzos kenderaan bermotor, pembakaran terbuka dan pembakaran hutan. Jadi sistem asma termasuklah kamu akan rasa sesak nafas, semput dan batuk. Okey, jadi siapa yang mengalami asma, dia perlukan bantuan ubat untuk melancarkan dia punya pernafasannya. Okey, seterusnya penyakit respirasi yang kedua adalah bronkitis. Apa itu bronkitis? Ia ialah radang bronkus yang disebabkan oleh tar dan bahan perengsa dalam asap rokok. Sistem bronkitis termasuklah batuk yang berterusan, tercungap-cungap dan tidak dapat tidur. Kalau kita tengok dia punya simptom dia lebih kurang macam asma, kan. Okay, jadi dia terjadi pada laluan bronkus, kan. Laluan dua ada bronkus. Jadi bronkus tu akan diselaputi lah oleh tar. Biasanya pada tar rokok itulah akan menyelaputi laluan bronkus, menyebabkan laluan tu menjadi kecil. Sebab tu kita akan rasa tidak cukup oksigen ataupun akan tercungap-cungap. Kita rujuk pada gambar ini, kita tengok pada di sebelah kiri ini adalah bronkus yang normal. Kita tengok tak ada sebarang tar rokok di dalam laluan bronkus itu. Okey. Tetapi jika seorang itu mengidap bronkitis, laluan dia akan diselaputi oleh tar. Nampaknya akan menjadi kecil laluan yang tu akan menyebabkan rasa tidak selesa ataupun tercungap-cungap ataupun sesak nafas dan seterusnya susah nak tidur. Yang seterusnya ialah emfisema. Emfisema ialah keadaan alveolus di dalam paru-paru yang dirosakkan oleh bahan yang berbahaya dalam udara, seperti perengsa dalam asap rokok. Sistem emfisema termasuklah sesak nafas, sakit ketika bernafas dan rasa letih biarpun hanya melakukan kerja ringan. Jadi emfisema ni lagi teruklah dia punya simptom daripada bronkitis tadi. Sebab bernafas pun dah rasa sakit. Buat kerja ringan pun dah rasa sakit. Penyakit emfisema tidak dapat dirawat, tetapi simptom dia tadi boleh dirawat dengan ubat-ubatan lah. Okey, ni kita tengok bagaimana emfisema ni dia dah menyebabkan satu kerosakan pada alveolus.
Okey, seterusnya yang paling ataupun penyakit respirasi yang paling tinggi, yang paling berbahaya adalah kanser paru-paru. Kanser paru-paru disebabkan oleh bahan kimia penyebab kanser dikenali sebagai karsinogen. Karsinogen yang menyebabkan kanser. Bahan kimia ini disedut semasa bernafas, ya, asap rokok mengandungi bahan karsinogen. Contohnya tar yang boleh menyebabkan kanser paru-paru. Jadi simptom kanser paru-paru termasuklah batuk yang berterusan, kahak berdarah, rasa sakit semasa bernafas. Simptom ni teruklah, ya, kahak berdarah. Ya, kalau batuk-batuk kamu dapat darah, keluar darah semasa batuk. Itu bahayalah tu. Dia kena terus mendapatkan rawatan di klinik ataupun di hospital. Jadi untuk penyebab pada kanser paru-paru ni, ya, tidak semestinya asap rokok. Tapi selalunya asap rokok lah. Ya, boleh antaranya, ya, yang selalunya kita tak perasan adalah disebabkan oleh racun, ya, bila antaranya dalam bidang pertanian, kan, petani menekan racun untuk menyemburkan pada tumbuhan yang ditanam. Jadi racun tu juga menyebabkan ataupun adanya karsinogen ni. Asap kenderaan, ya, hari-hari terdedah pada asap kenderaan, karbon monoksida, sama juga dia ada juga karsinogen ni. Okey, jadi ini contohlah, kalau kamu nampak, ya, ada simbol danger ataupun kanser hazard di mana-mana, jadi kamu perlu jauhkan pada kawasan itu atau pada bahan itu. Okey, seterusnya kesan merokok terhadap paru-paru. Merokok bukan sahaja memudaratkan sistem respirasi, perokok juga memudaratkan sistem respirasi orang lain yang berhampiran dengannya. Jadi orang yang dia tidak merokok, tetapi dia berdekatan ataupun dia ada di sebelah orang yang merokok. Jadi yang orang tidak merokok ini kesan dia lebih kurangnya kepada orang yang merokok tadi, sebab dia akan menyedut udara secondary smoke itu ataupun dikenali sebagai asap pasif. Jadi orang yang menyedut asap pasif ni juga dipanggil perokok, tapi dipanggil perokok pasif. Jadi kesan pada asap rokok yang memudaratkan sistem respirasi manusia bukan sahaja berlaku dalam badan perokok, tetapi juga berlaku di badan perokok pasif. Jadi sia-sialah kita tak merokok, tapi kita duduk di sebelah orang yang merokok. Kita pun digelar sebagai perokok, iaitu perokok pasif. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharap semua dapat faham apa yang diajar. Ya, sekian, terima kasih.